Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya lagi Ustazah Risma di dalam pelajaran Sirah tahun 6. Buku teks Sirah tahun 6. Okey, jom kita menelusuri sirah Rasulullah di dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Apa itu Hajjatul Wada'? Hajjatul Wada' adalah Haji Wada'. Dengan kata lain, yang bermaksud Haji Wada' ni bermaksud haji selamat tinggal ataupun haji perpisahan. Kenapa sebut haji perpisahan? Kenapa sebut haji selamat tinggal? Okey, kerana selepas menunaikan haji ini, Rasulullah pun tak lama selepas dia menunaikan haji Wada' ni, Rasulullah jatuh sakit. Rasulullah gering lah dalam bahasa bukunya. Rasulullah jatuh sakit, iaitu demam kan, demam panas, dan akhirnya baginda wafat. Kembali ke rahmat Allah. Okey, kita teruskan dengan Hajjatul Wada' ataupun haji wada' ataupun yalah haji perpisahan ataupun haji selamat tinggal tadi tu. Siapa yang ikut Rasulullah, siapa yang sama-sama dengan Rasulullah menunaikan haji wada'. Okey, yang bersama-sama dengan Rasulullah tidak lain tidak bukan adalah orang Islam. Banyak mana orang Islam yang ikut Rasulullah nak tunaikan haji wada' ni? Ramai, seramai 100,000 orang. 100,000 orang. Merujuk pada buku teks yang kita gunalah. 100,000 orang menunaikan haji wada' bersama-sama Rasulullah pada bila? Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah bersamaan 23 Februari 632 Masihi. Itu baru pengenalan tu. Pengenalan pun dah banyak isi, dah banyak poin, tapi kita perlu ingat semua isi tu. Penting isi tu. Bila usaha tanya apa itu haji wada'? Haji wada' adalah haji perpisahan. Haji wada' adalah haji selamat tinggal. Tu dah dapat dah kalau boleh dah jawab macam tu kan. Berapa orang yang ikut Rasulullah pergi haji wada' menunaikan haji bersama Rasulullah? 100,000 orang. Hebatlah tu. Kalau tanya bila? Jawab 10 dah dia punya pengenalan. Dah ingat dah dia punya pengenalan dalam haji wada'. Okey, seterusnya kita buka muka surat yang kedua. Kita tengok muka surat yang kedua. Apa yang dibincangkan di dalam muka surat yang kedua? Peristiwa apa yang ada di dalam peristiwa haji wada' ni? Okey, dalam peristiwa haji wada' Rasulullah telah mengumpulkan ramai orang, kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan khutbahnya yang terakhir yang dinamakan khutbatul wada'. Okey, yang dinamakan khutbatul wada'. Jadi apa yang Rasulullah nak cakap dalam khutbah dia? Apa yang Rasulullah nak ingatkan? Apa yang Rasulullah nak sampaikan? Okey, semua yang Rasulullah sampaikan berkaitan dengan orang-orang Islam, dengan umat Islam. Bukan juga pada masa itu sehingga kini. Sebab isi teks dia ada di dalam buku teks awak. Tetapi bukanlah keseluruhannya. Di antara daripada khutbah tersebut dikeluarkan 5 daripada isi khutbah tersebut. Okey, yang pertamanya adalah, tengok yang pertamanya dia diberitahu tentang menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bagi tahu Allah tu esa. Jadi untuk kita nak ingat isi yang pertama ni, bagaimana kita nak ingat? Kita ambil keyword yang pertama iaitu Esa. Siapa yang Esa? Allah. Siapa yang Esa? Allah. Jadi Rasulullah tegaskan tentang keesaan siapa? Keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama Esa ya. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua. Okey, dia punya ayat yang panjangnya. Kita baca sama-sama boleh? Awak baca sama-sama boleh? Awak mendengar pun boleh. Okey, sama-sama. Yang keduanya, persamaan hak antara semua manusia, tanpa mengira bangsa atau keturunan. Okey. Semua manusia tu sama aja hak dia.
Allah tak pandang pun hang kaya ke, hang miskin ke, dia di pangkat tinggi ke, tak pandang semua tu. Tapi haknya adalah sama antara semua manusia. Manusia semua hak dia sama je, tak ada perbezaan. Tidak ada kira di antara sistem apatit macam di luar negara kan. Orang rambut orang kulit putih dia ada kelebihan dia. Orang kulit gelap dia ditindas, dia duduk di kasta yang paling bawah. Tidak ada. Di dalam khutbah Rasulullah. Yang kedua hak. Yang kedua hak. Yang pertama tadi Esa. Yang kedua apa? Yang kedua hak. Okey. Nombor 1 Esa. Nombor 2 hak. Ini dalam isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3 persaudaraan yang erat. Persaudaraan yang erat sesama Islam. Maknanya sesama Islam tidak bolehlah ada pergaduhan. Mesti saling menjalinkan hubungan yang baik. Okey, sesama Islam. Jadi keywordnya apa? Yang pertama tadi saya ulang balik. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Esa. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah hak. Dan yang ketiga adalah erat. Siapa yang perlu erat? Kita lah persaudaraan antara kita dengan orang lain, dengan saudara-saudara yang lain. Okey. Seterusnya kelebihan. Yang keempat ya. Kelebihan seseorang di sisi Allah hanyalah taqwa. Maksudnya Allah memandang manusia ni, orang Islam ni yang bertakwa pada dia, yang takut. Maksud takut ni takut pada Allah. Bila kita takut pada Allah, kita pun rasa takut nak meninggalkan semua suruhan Allah. Kita rasa takut nak meninggalkan, kita rasa takut nak buat benda yang Rasulullah ataupun Allah yang larang. Jadinya kita manusia ni kena ada sifat takwa. Bila kita ada sifat takwa, apa yang akan berlaku? Ada kelebihan. Allah angkat darjat seseorang yang ada sifat takwa. Okey, dapat dah keyword yang keempat, apa dia? Takwa. Yes. Yang pertama Esa. Yang kedua hak. Yang ketiga erat. Yang keempat takwa. Okey, dah dapat takwa. Dan yang terakhir, suami dan isteri perlu hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita ni sesama manusia. Ni Rasulullah pesan suami dan isteri, kita ni sesama manusia, antara satu dengan lain mesti hormat menghormati. Jangan ada pergaduhan. Dilarang dalam Islam untuk bertikam lidah, untuk menunjuk siapa lagi hebat. Tidak, bukan. Kita ni saling hormat. Bila kita menghormati orang, kita akan mendengar apa sahaja yang orang lain cakap, dan orang lain pun akan mendengar apa jua yang kita hendak sampaikan. Maknanya saling hormat menghormati. Jadi okey, ada 5 isi yang kita pelajari hari ini. 5 isi yang kita dah tahu yang tentang Rasulullah dalam khutbah beliau. Yang pertamanya tentang menegaskan keesaan Allah, saya ulang semula. Yang keduanya tentang persamaan hak di antara siapa? Di antara kita manusia ni. Yang ketiganya persaudaraan yang erat. Tadi dah sebut erat, kena ingat erat. Yang tiga. Yang keempatnya takwa, kelebihan manusia tu dengan bertakwa kepada Allah. Okey. Dan yang kelima, suami isteri saling hormat menghormati antara siapa? Antara satu dengan antara satu sama lain. Okey. Tajuk kita dalam bab 1 belum habis. Untuk pertemuan di kali ini, pertemuan dalam channel YouTube Ustazah pada hari ini hanya sekadar ini, hanya setakat ini. Mudah-mudahan apabila ada sahaja soalan tentang haji wada, kamu dah boleh tahu. Kamu dah ingat haji wada apa? Haji wada, haji perpisahan. Haji perpisahan, haji selamat tinggal. Okey, sebab apa haji perpisahan? Sebab apa haji selamat tinggal? Kerana selepas ibadah haji tersebut, Rasulullah pun belum wafat, gering, sakit dulu. Dia sakit, dia demam panas tu, kemudian dia beliau baru pun gering dan juga wafat. Ya Allahu Akbar. Tersasul. Biasalah
apa-apa yang tersasul, apa-apa yang terkurang daripada ustazah minta maaf. Diharapkan semua anak-anak soleh dan soleha berada di dalam keadaan yang sihat, sentiasa menjaga kesihatan diri supaya kita boleh menunaikan segala ibadah yang diwajibkan. Okey, dengan itu ustazah akhiri perbincangan tajuk Haji Wadak pada pertemuan ini dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.